Persoalan yang sedang kita tertanya-tanya lah kerana kita tahu bahawasanya pada petang ini insya-Allah akan diumumkan sama ada PKPB di kawasan-kawasan tertentu, terutama sekali bagi kawasan kita. Adakah akan diteruskan ataupun tidak? Kewajaran ini kita akan bincangkan bersama-sama tetamu kita pada waktu ini, iaitu Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Pengerusi Persatuan Pakar Kesihatan Awam Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sihat Datuk Saya alhamdulillah. Alhamdulillah Datuk. Baik, jadi pertama sekali tentunya kita ingin bertanya terus tentang kewajaran sama ada PKPB ini untuk diteruskan ataupun tidak sebenarnya Datuk. Ya, Hani dengan Andy ya. Ini soalan yang panas sebenarnya. Ramai orang bertanya ya, dan ramai juga yang bagi pendapat. Jadi saya pun kami berkongsi pendapat, berbincang dengan pakar-pakar untuk mendapatkan pandangan ya. So ini penting ya. Jadi untuk kepahaman pada masa sekarang ni kita ada dua, satu PKPP iaitu Peraturan Kawalan Pergerakan Pemulihan secara general ya, yang disahkan hingga 31 Disember. Kemudian kita ada PKPB iaitu bersasar mengikut daerah ya. Jadi kalau kajian-kajian, banyak modeling kajian yang dilakukan ya, dia ada pro and kontra lah. Satu kata kita berhenti atau stop. Yang kedua, apa yang kita kena buat ya. Jadi setelah mengambil kira pandangan, bukti dan yang paling penting sekali kita lihat taburan kes-kes atau situasi semasa di Malaysia. Yang kedua, keberkesanan pengalaman kita yang dah hampir 8 bulan kan. Yang ketiga adalah sanggupkah kita. Ini rakyat lah. Jadi tiga-tiga perkara ni kita kena lihat. Jadi kalau kita, pertama ialah kalau kita lihat taburan ya, kes, memang kes meningkat ya. Tetapi kes ni adalah bertumpu kepada setengah-setengah lokasi tempat kerja dan di Sabah ataupun di Klang Valley ataupun di Negeri Sembilan. Jadi dia bertumpu. Yang kedua adalah dari segi kes tu adakah teruk Jadi daripada data yang dilihat bahawa kes kita kebanyakannya di peringkat mild ataupun tidak berapa teruk lah. Yang ketiga adalah harapan rakyat lah. Budak tak sekolah, ekonomi tak bergerak, jadi macam-macam stres. Betul. Kan? Jadi setelah perbincangan kami merasakanlah bahawa PKPP dululah ya, secara Akta Jeneral itu kena diadakan. Kalau tidak kita tak boleh membuat peraturan-peraturan lain. Tetapi kalau PKPB itu kita rasakan patut dikaji semula dan disusun supaya dia menjadi localized ataupun tersasar kepada tempat-tempat yang tertentu saja. Jadi kita boleh buka border, kita boleh buka aktiviti, kita boleh buka institusi, tapi dengan syarat kita ada sekatan-sekatan ya, macam di tempat kerja, di perhimpunan awam ataupun cross border daripada kawasan merah. Dan yang paling penting sekali adalah rakyat lah. Kan? Walau apa pun kerajaan buat, rakyat mesti ikut. Tapi kalau bila buka kan, buat tak tentu hala, kes akan naik, kita juga yang susah. Jadi orang marah kerajaan juga. Kan? Tapi itulah, pada pendapat kami secara teknikal, secara saintifik, kita kata patut ditamatkan. Tapi digantikan dengan yang lebih fokus. Itulah yang kita risau juga, Datuk, bila kita nak bagi kelonggaran untuk berentasi sempadan. Kita dah pernah lakukan sebelum ini, tapi pada akhirnya kita terpaksa laksanakan PKPB disebabkan kes meningkat dan ketidakpatuhan sesetengah masyarakat. Bagi Datuk lah kan, sebab kalau kita minta kan kelonggaran dilaksanakan, kita juga risau disebabkan memang susah juga kita nak pastikan rakyat patuh. Sekarang ni pun operasi perniagaan dah dipanjangkan kepada 12:30 malam. Jumlah individu dalam kenderaan. Adakah PKPB itu wajar diteruskan dengan kita semak semula peraturan itu dikuatkuasakan, ataupun kita kembali semula kepada PKPD ataupun PKP, impaknya baik dan buruknya, Datuk? Betul. Kalau kita sekarang ni, sebab kita agak general dia punya sekatan tu ya. Saya dari Seremban. Bila saya datang sini semalam, saya kena dapat polis punya kebenaran. Hari ini saya melalui dua sekatan, iaitu di Seremban dan juga di Sungai Besi. Tetapi orang katakan kelonggaran tu banyak sangatlah ya. Jadi kita rasakan tujuannya tidak mencapai. Begitu juga dengan sepatutnya bila kita ada PKPB,
orang daripada merah tak boleh pergi hijau. Ini saya lihat pengalaman saya lah. Orang kahwin, nak melawat kawan balik atau berkumpul, jadi pergerakan tu banyak. Jadi tak ada makna PKPB yang begitu. Mungkin rakyat dah letih ataupun mereka rasa tak berapa seronok. Jadi apa yang perlu sekarang ialah TEMCO iaitu tersasar enhancement di katalah kluster teratai atau kluster cergas di Seremban. Jadi pekerja ni kita kena kongkong betul-betul, curfew. Kemudian lakukan saringan. Manakala untuk zon merah ni, zon merah yang betul-betul merah ni kita hadkan. Maknanya jangan dikeluarlah. Pergi ke zon hijau, tapi zon hijau mereka boleh bebas melakukan aktiviti macam biasa, tetapi mesti patuh. Kalau tak patuh, tindakan kena. Macam tu. Baik. Okey, jadi kalau dilihat situasi yang sedang berlaku, sebab sekarang kita tahu tidak ada simptom kan, banyak kebimbangan juga dirasakan. Cuma dalam masa yang sama juga, bila kata perlu ada perancangan yang teliti untuk ada sekatan bagi kawasan-kawasan tertentu, melihat kepada situasi semasa dan juga kes-kes yang terkini dilaporkan semalam, mana satukah kawasan yang boleh dikategorikan sebagai top 3 untuk adanya sekatan yang lebih berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain? Ya, kalau kita tengok di taburan kes, kes banyak berlaku di Klang Valley, Teratai, ataupun di Negeri Sembilan, iaitu kluster cergas. Ini adalah workplace related, yang factory dan sebagainya. Jadi mereka terkumpul, confine. Kita yang penjara apa semua kita jangan risau. Yang dua ni. Jadi apa masalahnya ialah berlaku kes di persekitaran. Ya, mana dia melempah ke dalam komuniti. Kita boleh jangkalah ada kes di kawasan-kawasan komuniti. Jadi apa yang penting sekarang ialah kerajaan atau Kementerian Kesihatan melakukan kita panggil random sampling di kawasan di luar daripada kawasan kilang, perimeter. Yang kedua ialah hadkan kawasan ini. Seperti yang saya nampak kalau di Klang Valley ni, kawasan yang patut di PKP ketatnya lah di Kelang, Meru, ataupun yang setengah tempat yang baru, macam dulu di Kajang, ada kluster Hentian. Atau di Negeri Sembilan tu yang baru ialah di kluster Jalan Haruan di Seremban. Jadi ini saja. Tapi yang lain tu kita boleh benarkan, tetapi pemantauan itu penting. Yang kedua, kita mesti melakukan program. Ini kerajaan kena buat program kesan orang yang ada gejala. Sama ada di klinik kerajaan ataupun di klinik swasta. Jadi sekarang ni klinik swasta tidak begitu memainkan peranan sebab mereka tidak buat test dan tidak melaporkan. Jadi kalau boleh yang pergi klinik swasta ada gejala, buat test, laporkan kepada kerajaan. Itu yang kita kena pertingkatkan selain daripada yang kita buat di factory lah. Factory tu let them, biar mereka menjagakan. Tapi yang masyarakat awam itu yang kita kena tingkatkan lah. Ya, okey. Baik. Datuk, kalau saya boleh kongsikan sedikit kepada penonton dari awal yang Datuk kongsikan tadi, banyak memberi penekanan tentang aspek penguatkuasaan, pemantauan, bukan saja dalam aspek kawalan keselamatan, malah di klinik-klinik. Adakah itu menjadi salah satu punca utama penyebab kepada kes yang semakin meninggi khususnya di kawasan PKPB ini? Datuk. Pengalaman saya lah contoh saya berhampiran dengan kluster Jalan Haruan di Negeri Sembilan. Kita tak sebut, Teratai dia dah sebut. Jadi saya lihat bahawa di vicinity, di kawasan tu dia ada supermarket, dia ada pasar borong, dia ada pasar. Jadi bila saya pergi ke tempat saya pun pergi, so saya lihat pelanggan tu tak ada juga, ramai juga yang tak ikut peraturan, tak pakai mask, datang bawa anak. Yang kedua, pekerja tu, kalau kita lihat pekerja tu, satu bukan warga negara, kan? Sebahagian daripada mereka tak juga dipakai mask, dia letak sini. Jadi kalau di kawasan yang panas ini kawasan panas, masyarakat tidak ikut, inilah yang merebakkan. Jadi kalau kita pergi ke tempat itu, kita balik rumah, kita pergi pas kepada komuniti kita. Jadi saya pun minggu ni saya tak pergilah tempat tu, saya pergi tempat lain lah. Ini kita sendiri
melaksanakan kendiri. Itu yang penting. Ya. Jadi pelaksanaan kendiri itu merupakan satu tanggungjawab yang perlu digalas. Cuma kita tahu ada ramai yang culas juga. Kita tak nafikan. Dan terutama sekali bagi kita tak nafikan juga dalam kalangan warga asing yang kadang-kadang melarikan diri dan tak mahu diperiksa sebab takut dan bimbang ditangkap dan dibawa kembali ke negara asal mereka. Jadi perkara-perkara yang seperti ini sebenarnya yang boleh merumitkan lagi keadaan, Datuk. Jadi sebagaimana seharusnya kita menangani situasi ini, dan malah kalau sekiranya PKPB itu tetap diteruskan untuk tempoh seminggu dua lagi sekurang-kurangnya, adakah ia akan memberi impak yang lebih bagus ataupun sebaliknya? Kamilah kumpulan berpendapat tiga perkara. Pertama, kerajaan terutama Kementerian Kesihatan kena kongsi maklumat ni. Di mana berlaku, siapa yang berlaku, komuniti mana. Jadi yang kedua adalah kita fokus dan membuat sampling di dalam komuniti, bukan di factory, di dalam komuniti sampling. Yang ketiga ialah community empowerment, iaitu memperkasakan komuniti. Kendirilah. Macam kami di Negeri Sembilan, kami buat satu kumpulan kami panggil Cewah Negeri Sembilan. Community Empowerment for Wellness and Health Negeri Sembilan. Jadi kita kumpulkan orang-orang lama, orang baru, kita kongsi maklumat. Kalau ada tempat yang tak ikut tadi, kita ambil gambar, kita bagi kat kementerian, oh ni kawasan ni orang tak ikut. Ataupun kita kat surau, kita bagi tahu, kita blast kita punya mesej. Okey, waris Negeri Sembilan ikut kendiri. Jadi saya kata pada masa sekarang ni yang paling penting ialah risk communication dan community empowerment kendiri. Maknanya semua orang. Tapi kena ada maklumat lah. Mereka kena buka sikitlah maklumat yang berkaitan kepada kumpulan macam community empowerment lah. Okey, maknanya setiap kawasan perlu ada community empowerment. Yes. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya betul. Itu yang masih kurang lagi ya. Memang tak nampak lagi. Okey, jadi ini perlu sebenarnya untuk dilakukan di kawasan masing-masing sebab dia dapat membantu sedikit sebanyak dalam masa yang sama. Ialah kita tahu bila ada ramai yang culas, bila ada yang melaporkan, memberikan input, maka itu memang katalah dalam bahasa kasarnya nasib mereka lah sebab tak ada jalan ke SOP. Jadi kalau kena swab test dan sebagainya, you have to bear with it lah. Itu kesannya yang perlu anda hadapi. Baik, terakhir Datuk, sebelum kita namatkan sesi ini, sebab kita tahu PKPB ini tujuannya adalah untuk kita mengimbangi antara kepentingan kesihatan dan juga ekonomi. Tapi kalau kita tidak patuh SOP akan memberi kesan juga kepada aspek perniagaan. Misalnya sekarang ini banyak kes berlaku di tempat-tempat pekerjaan. Kluster berlaku di sana, akhirnya operasi pun terjejas, duit pun tak dapat. Beri kesan juga kepada kesihatan. Sikit Tok. Saya punya tema lah dalam bahasa Inggeris lah saya nak share kepada rakyat dan kepada kerajaan. Satu tim saja. We are the obedience rakyat. Rakyat yang patuh. And we have the listening government. Itu kerajaan yang mendengar. Jadi bila kita combinekan ini, InsyaAllah pelaksanaan kerajaan pun boleh dan kendiri pun kita kukuhkan. Dan insyaAllah saya yakinlah 2021 akan lebih cegah lagi dan kita rasakan boleh bergerak separuh normal lah dengan norma baru, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Maknanya rakyat patuh mendengar, patuh kepada arahan dan kerajaan mendengar. Okay. Jadi bila digabungkan, insyaAllah kita akan berjaya untuk memastikan pandemik COVID-19 ini dapat diputuskan rantainya. Dan malah tamat 100%. 100%. Inilah kita dengar kabar baik untuk perolehan vaksin juga pada suku pertama tahun depan. Semoga benar-benar dah didaftarkanlah. Apapun selagi vaksin tidak ada, anda perlu sama-sama untuk memastikan kawalan kendiri yang tinggi untuk mengelak risiko. Kita lah vaksinnya. Kita lah vaksinnya. Kita jaga kita. Betul. Baik, kita ucapkan banyak terima kasih pada Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Pengerusi Persatuan Pakar Kesihatan Awam Malaysia bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi dapatan tentang wajarkah PKPB diteruskan. Pastinya anda punya pandangan yang tersendiri. Apapun maklumat yang anda sampai pada anda sebelum petang ini semuanya tidak benar dan palsu belaka. Jadi pastikan petang ini sama-sama kita dengarkan apa yang akan dinyatakan oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan di TV1. Ya. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada Datuk kerana berkongsi kepada kami.